Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir, perbahasan yang terakhir. Kata dia, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh wajib dan meninggal segala yang ditegah haram. Wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh wajib dan meninggalkan segala yang ditegah haram. Ada lagi sedikit perbahasan yang terakhir berkenaan dengan perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf, apa yang wajib atas dia dan apa yang haram atas dia secara ringkas. Maka kata dia, bermula barang yang dituntut perbuat sebagai tuntutan wajib. Dia kata begitu sebabnya ada tuntutan tu dua. Pertama tuntutan wajib, yang kedua tuntutan sunat. Sekarang ni tuntutan hak wajib adalah ia tuntutan yang wajib itu beberapa perkara. Ada beberapa lagi, dulu dia sebut dah, ni hurai sikit lagi. Demikian juga perkara yang dituntut tinggal sebagai tuntut haram, kerana tuntut tinggal pun terbahagi pada dua. Pertamanya makruh, keduanya haram. Jadi tuntut tinggal hak makruh itu tak dosa, tuntut tinggal hak haram, hak tu dosa lah. Tu itu pun beberapa perkara. Jadi nak bahas bab wajib dan haram sahaja. Dia kata, tetapi yang disebutkan di sini di kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir ialah setengah-setengah jua sahaja. Jua makna sahaja. Setengah-setengah ya. Hak wajib hak mana, hak haram yang mana. Dan setengah-setengah ni pun hak penting-penting ya. Daripada perkara-perkara penting dan lebih penting diketahui akan dia, akan perkara itu, serta dikerjakan akan dia, akan perkara itu, dan diiktiqadkan akan dia, akan perkara itu. Disebut hak penting-penting ya. Dan yang terlebih penting dari sudut kita tahu, dari sudut kita amal, dari sudut kita iktiqad. Dua, tiga tu. Wajib tahu, wajib amal, wajib iktiqad. Dia akan kabur tu ya. Banyak je benda penting yang lain banyak, tapi hak ni yang terlebih penting. Dan sikit sahaja dia akan sebut, bukan semua. Kalau semua pakat tebal kita ni tak habis kita patutnya kalau ikut kan nak khatam hari ni, tapi minggu lepas tak ada nak mari, hujan terlalu lebat. Kalau mari sini insya-Allah tu bukan saya jadi penceramah kena ada seorang ganti tu. Minggu lepas pula tak ada nak basuh baju. Basuh baju hujan, seminggu hujan. Nak basuh macam mana? Basuh garobi tu. Kita ni mutu tak apalah, lain kali lah kita khatam ni. Kemudian kata musannif, setengah daripada perkara yang wajib kita tahu, wajib kita i'tiqad, wajib kita amal ni,
ialah amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dia bahasa Arab sikit. Amar ma'ruf, kalau bahasa Arab bukan amar ma'ruf. Umira bil amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Baca gitu. Dia tulis bahasa Arab tu. Amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Apa maksud dia? Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf menyuruh akan orang yang lain dengan meninggalkan segala maksiat. Itu tafsir bagi nahyun 'anil munkar. Kalau amrun bil ma'ruf apa dia? Suruh orang lain buat baik. Kalau nahyun 'anil munkar ialah melarang orang lain daripada membuat maksiat. Dengan makna kita suruh dia meninggalkan maksiat. Walaupun begitu, ada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kitab Aqidatun Najin, Tuan Minal Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut bahawasanya wajib orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni perlu ada ilmu. Kena ada ilmu lah, sebab dia akan melarang sesuatu yang dia tahu tu haram. Kalau dia tak tahu, dia tak ada ilmu, macam mana dia nak larang? Contohnya dia semayang, kawan tu semayang sunat duha pada pukul 10 pagi. Tiba-tiba kawan tu larang, tak boleh ni semayang duha pukul 10 pagi. Sudah. Apa ke tu? Saya belajar dulu bahawasanya ada tempat-tempat waktu-waktu yang diharamkan semayang. Antaranya waktu pukul 10 contoh ni. Dia tahu tu, tak tahu tu jahil. Bukannya waktu pukul 10. Waktu-waktu yang dilarang semayang tu lepas subuh, lepas asar, lepas semayang asar. Waktu nak zawal, waktu nak tergelincir matahari. Waktu mana lagi? Selepas daripada nak dekat-dekat maghrib, waktu kuning matahari, selepas semayang subuh, selepas semayang asar. Itu haram lah. Itu waktu yang diharamkan untuk kita semayang. Waktu tengah hari tak haram, silap-silap. Waktu tengah hari tak ada. Lepas semayang subuh tak boleh, hukum dia haram dah. Lepas tu semayang sunat mutlak ataupun semayang sunat yang sebab dia di akhir. Begitu juga selepas semayang asar tak boleh juga. Begitu juga dekat-dekat dekat-dekat nak maghrib, dia panggil kuning matahari, pun tak boleh juga. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu dia kena ada ilmu. Jadi kena ada ilmu untuk melarang seseorang daripada melakukan maksiat. Kalau tidak kita tak tahu hak tu maksiat, kita pergi larang, tak boleh. Tak boleh lagi tu. Maka kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata lagi, maka wajib di atas yang mengerjakan maksiat menegur akan orang yang mengerjakan maksiat seumpamanya. Sudah. Jadi bila kata wajib atas seseorang melarang perkara yang mungkar, mengerjakan hak wajib, mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, maka termasuklah orang yang melaksanakan maksiat sendiri. Wajib atas dia apabila nampak maksiat, dia wajib larang. Contoh biasanya ulama bagi, kalau seseorang itu berzina. Seseorang itu berzina, zina, dia tengok kawan sebelah dia pun zina juga, dia wajib larang kawan dia zina walaupun dia zina. Tak boleh zina ni, padahal dia zina juga. Kalau tidak, dia akan dapat dua dosa. Pertamanya dosa berzina, keduanya ialah dosa tidak melarang seseorang berzina. Dua. Itu dia panggil mencegah dengan yang mencegah perkara mungkar walaupun dia buat maksiat sekalipun. Contoh dia bagi, seperti yang berzina menegah akan yang berzina, yakni yang berzina yang lain, dan yang mencuri menegah akan yang mencuri seumpama yang mencuri. Tengah-tengah curi, dia curi rumah B33 contohlah. B33, kawan dia curi kat B34. Tu sebelah je. Hak B33 hak curi ni dia kata, jangan curi. Tu padahal duk korek tu. Duk korek nak curi juga. Tapi dia larang hak tu. Kena larang. Wajib atas dia. Kalau tidak, dapat dua dosa. Pertama, dosa mencuri. Kedua, dosa tak larang orang mencuri. Tu tak boleh tu. Tu bukan hak dia nak cakap gitu. Dia hak atas diri dia, dia wajib tegur kawan tu walaupun dia sedang buat maksiat. Dia buat maksiat lain, dia tegur orang lain buat maksiat lain. Tu dua benda yang berbeza. Kalau dia tu nisbah nak hujah kata, nak larang aku buat apa, aku buat maksiat, tu pasal dia lah.
Itu lantak dia lah. Kita, kewajipan kita ialah mencegah maksiat walaupun kita buat maksiat tu. Tu kaedah dia. Nisbah dia orang cakap tu lantak dia lah. Dia tak mau terima teguran lah tu. Dia tidak mahu terima teguran. Sebab itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia pernah menerima teguran daripada seorang perampok. Waktu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wajib balik daripada mengaji, balik daripada mengaji, lalu padang pasir itu biasalah, zaman dulu ada perampok lah. Kalau jalan seorang-seorang, tiba-tiba Imam Ghazali kena rompok. Dia bawa habis tulang-tulang, kulit-kulit. Zaman dulu mana ada ketah, kitak-kitak dia lah tu, tulang-tulang, kulit-kulit tu. Lepas tu pencuri tu rompok dia, ambil belakang. Imam Ghazali kata, janganlah ambil hak ni aku belajar penat-penat tu, berapa tahun tu, nak ambil, kalau ambil harta aku tak apa, ambil duit. Ambil hak tulang-tulang, kulit-kulit ni buat apa? Hak ni tempat aku mengaji, tulis belakang ni. Lepas tu pencuri tu kata, dah kamu mengaji selama ni, maknanya ilmu tak ada di dada, ada di kertas. Ada di kulit, ada di batu, ada di kulit, ada di tulang. Tak ada di dada kamu, tak ada di hati kamu. Mana ilmu kamu di diri kamu ni tak ada. Sebab kamu bergantung ilmu kamu di kitab tu. Kita panggil kitab lah, padahal kulit tu lah. Hasil daripada teguran tu, Imam Ghazali pun tersedar. Allah, betul juga cakap pencuri ni. Tu dia tak kata Allah mu tahu apa mencuri. Tak ada kata gitu. Kalau kita kata gitu, mu tahu apa mencuri, aku beli kitab mahal-mahal ni, dobit kitab pula, mengaji 5, 4, 6 tahun, tiba-tiba mencuri gitu, mana boleh, tak erti. Kita gitu Imam Ghazali dia ambil sudut pandang yang baik. Betul juga cara mencuri, kata pencuri. Lepas pada tu barulah dia belajar sungguh-sungguh. Ilmu dia tak tergantung pada apa yang ditulis, tapi apa yang dalam dada. Tu teguran pencuri pada Imam Ghazali. Padahal tu bukan maksiat tu teguran biasa. Hak ni berkaitan maksiat, lagilah kena dengar. Tu. Kita buat maksiat, contohnya kita pak lebar, tiba-tiba ada pencuri, ada orang gila ke contohnya, tegur kita, jangan buat maksiat ni. Kita gagak nak buat tak? Nak maki dia ke macam mana? Kita tak lebar dah, kita masa tu nak buat maksiat, satu maksiat apa-apa lah, maksiat ringan-ringan pun tak apa dah. Orang mari tegur kita, agak-agak kita terima dah. Tambah orang gila pula tegur. Ataupun budak kecil tegur. Kita kalau tak ada hati yang bersih, habis pantai kawan tu. Tahu apa kecil ni. Orang gila biarlah. Tu. Tak kerti apa. Tu kita, sebab tu kita kena belajar tasawuf tu. Tasawuf mengajar kita, walaupun dia tu budak kecil, kita kena terima nasihat dia kalau dia betul. Tu dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, Syarah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf memeliharakan akan 6 perkara yang dinamakan ia kan 6 perkara itu kulliyat yang 6. Kulliyat ni istilah ni, Al-Kulliyatus Sittah. Kulliyat yang 6, iaitu 6 perkara perlu jaga. 6 perkara yang perlu jaga atas diri seorang mukallaf. Apa tu? Pertama daripada 6, wajib atas mukallaf memeliharakan agama daripada jatuh seseorang di dalam kufur. Yakni jaga agama daripada murtad. Zaman dulu payah nak cerita bab murtad, payah nak cerita orang Melayu murtad. Zaman sekarang punah. Tu. Lambak-lambak orang Melayu murtad. Sebab apa? Akidah tauhid orang dulu kemah. Dengan ada kitab Jawi ni, mengaji kitab Jawi ni tu kemah tu. Ulama-ulama Jawi kita buat kitab-kitab Jawi ni tu, kita tak belajar, kita tak baca. Tu lejeng tu. Zaman sekarang mana ada belajar dah kitab-kitab gini, jarang dah. Nak baca kitab-kitab akidah gini, Jawi-Jawi lama ni kat Masjid Surau payah cari dah. Beza dulu. Dulu kitab-kitab macam ni tu imam boleh baca. Sekarang tu imam boleh tentu dia baca. Kitab mulia tu Musalli ke, Misbah Munir ke, Faridatul Faraid ke, tu imam pun belum tentu baca. Belum tentu boleh baca. Ni zaman sekarang. Macam mana kita akidah kita lagi masalah. Tak belajar akidah pula, tiba-tiba kita terdedah dengan media sosial pula, lagi-lagi lah bahaya akidah kalau dia terpesong, kalau dia terpedaya. Mudah tergelincir.
Kalau tak jadi murtad pun jadi fasik, akidah masalah. Kalau tak jadi murtad, kalau murtad wala'iyadzubillah. Ni wajib jaga agama kita daripada murtad. Tu. Dan memeliharakan daripada mencederakan akan dia akan agama. Mencedera ni makna mengurangkan agama dia. Dengan makna dia tu buat maksiat ke, tu boleh mencederakan agama dia, mengurangkan keimanan dia, mengurangkan agama dia dalam diri dia. Jadi kita ni nak sempurna agama, nak lebih tinggi agama, maka kita buat taat lebih, ngaji lebih, insya-Allah taala agama kita sempurna dan beramal lah. Ni kalau buat maksiat, makin turun iman, kualiti Islam pun turun juga. Tu. Kerana inilah sebab kena jaga agama ni, diwajibkan perang segala kafir harbi. Ni kafir harbi. Kafir harbi ialah orang kafir yang menentang Islam terang-terangan. Menentang Islam terang-terangan. Ni zaman Rasulullah adalah, sebab tu ada perang-perang. Sebab apa? Dia menentang Islam, dia tidak menerima Islam, dia menghina Islam, dia menghina Rasul. Itu bertentang dengan Islam. Maka itu dia panggil kafir harbi. Wajib perang. Bahkan kalau lari, hukum dia haram. Lari perang melawan dengan kafir harbi, hukum dia haram. Wajib tu. Nokta. Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Sebab kafir harbi ni dia menentang agama. Tiba-tiba kita tak payah perang dia, kita lari. Tak boleh lah, rosak agama aku tu. Tu. Kemudian kerana orang-orang yang kafir itu sentiasa mengkhianati agama, yakni agama Islam, dia sentiasa mengkhianati agama Islam, memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang tak masuk Islam. Tu kafir harbi. Tu. Beza dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ni dia berjanji, dia bawah negara Islam, bahawasanya dia tidak akan mengkhianati agama Islam, dia tidak akan menghina dan juga mencerta agama Islam, tidak akan menyakiti orang Islam. Itu kafir zimmi. Dia itu seperti orang Muslim nisbah hukum. Dengan makna kita tak boleh mengumpat dia, tak boleh bunuh dia, sebab dia sudah berjanji untuk berbuat sedemikian. Maka hukum dia haram kalau kita mengumpat, menghina dia. Dia macam hukum orang Islam lah, cuma dia tak Islam lah. Dia macam hukum orang Islam tapi tak Islam. Tu. Kemudian dan diwajib pula kita bersatu padu. Kerana berpecah belah itu mencederakan agama. Bersatu padu umat Islam ni. Umat Islam ni kena bersatu padu. Ni bukan bab politik saja, ni apa-apalah kena bersatu padu. Tak boleh bercerai berai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sentiasa bersatu, sebab tu kuat. Zaman sekarang banyak pecah belah. Antara punca pecah belah umat Islam ialah sebab apa? Sebab sah tak rapat. Tu kata Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Sunnah yang paling besar ditinggalkan umat Islam yang menyebabkan pecah belah ialah tak sah, resah tu tak rapat. Tak sempurna rapat sah tu. Tu. Rapat sah tu macam mana? Kena bahu dengan bahu, sentuh bahu. Tu baru rapat sah. Kalau kita tak berasa bahu orang sebelah tu, tu tak rapat sah tu. Tu renggang sah. Dia rapat bahu dengan bahu tak apa dah. Setengah kata rapat bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Kita kata bahu sudah dah. Bahu pun tak apa lah, rapat lah tu. Ni pun kena belajar ni. Ngaji kitab apa? Kitab pedoman sembahyang berjemaah. Tu kena belajar. Mungkin pas kitab ni ke, pedoman sembahyang jemaah ke, boleh lah. Kita ngaji kitab fiqh pula. Nak pilih mana? Pedoman sembahyang jemaah ke, Wisahul Afrah ke apa? Tu. Kitab fiqh pula kita bagi. Jadi akidah kita dah reti sikit dah. Fiqh pula. Tu. Dan diwajib pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata. Tu dia. Ni nak perang ni. Dan pentadbiran dapat mempertahankan agama. Jadi kita kena pilih pentadbiran di dalam negara ke masyarakat ke yang Islam, yang menyokong agama Islam, yang mempertahankan agama Islam, yang bukan mencerobohkan dan meruntuhkan agama Islam. Tu nisbah politik lah pentadbiran. Nisbah senjata pula untuk perang. Perang kita, alat perang tu berlambak dah Malaysia ni, alhamdulillah. Makin canggih dah lah ni, senjata-senjata tak macam orang dulu. Tu. Dan dapat mementingkan dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu kafir harbi, dapat tentang, dapat tumbangkan, hapus 100%.
dan diwajibkan bermesyuarat, kerana dengan mesyuarat itulah teguh, yakni teguh pendirian, dan berbaik-baik, yakni berbaik-baik sesama Islam. Ini kalau keperluan untuk mesyuarat. Kerana mesyuarat itulah dapat persetujuan sesama ahli orang Islam. Nak buat satu benda ke, nak buat satu program ke, nak buat apa-apa event dan sebagainya, kita mesyuarat. Mesti ada mesyuarat. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Dia ada 10 kepala, 10 tu idea dia lain-lain. Jangan guna idea kita saja. Jadi kena mesyuarat supaya orang puas hati belaka. Kalau kita buat sendiri keputusan, ada yang tak puas hati. Itu kepala otak dia kata gitu, itu pendapat kita lain. Sebab tu kena mesyuarat tu. Nabi SAW tak pernah tinggal mesyuarat dengan sahabat dalam apa-apa jua masalah. Contohnya perang. Perang lagi lah kena mesyuarat. Perang dah buat kepala otak masing-masing, habis kalau gitu. Tak ada strategi. Tu. Dan diwajibkan pula menghubungi silaturahim di antara sama-sama kita, kerana menghubung silaturahim itu satu kekuatan kita, dan diharamkan kita memutuskan silaturahim sesama kita, yang ini umat Islam ataupun keluarga. Biasanya silaturahim ini khusus untuk keluarga lah. Kalau kita ni kekuatan silatul ukhuwah, tali ukhuwah, tali persaudaraan. Kena eratkan, wajib. Bahkan kata Nabi SAW, atau kama qala, la yadkhul jannata qati' al-qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga dengan makna kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat daripada memutuskan silaturahim, dan Allah Ta'ala tidak mengampuni dia, dia masuk neraka. Tu lambat masuk syurga. Tu la yadkhul jannah, tak masuk syurga dengan makna tak masuk syurga segera, masuk syurga lambat sikit. Tu kerana putus silaturahim itu sebab bagi berpecah belah. Pecah belah. Pecah dan belah. Dah pecah belah pula. Tu dia panggil taukid, penguat. Kalau kata berpecah dah okey dah. Belah pula. Makna betul-betul hancur musnah umat Islam kalau putus silaturahim. Macam kita lah orang Melayu, hasad dengki. Hasad tu dengki lah. Nak buat apa hasad lagi? Kata dengki sudah lah. Nak buat macam mana? Dia bahasa taukid, menguatkan. Hasad dengki. Hasad tu bahasa Arab. Dengki tu hasad lah. Tu. Maka lemah kita pada ketika itu, pada ketika terputusnya silaturahim, bagi mempertahankan agama. Dia nak kata wajib kita ni pertahan agama. Maka apakah perkara yang bersangkutan dengan menjaga agama? Antaranya menghubung silaturahim, alat senjata kena kemas untuk pertahan Islam, pentadbiran tu pentadbiran agama Islam. Tu semua menjaga agama. Sama ada diri, keluarga, masyarakat, negara. Semua daripada sekejip-kejip benda sehingga sebesar-besar perkara, semua mesti wajib jaga agama. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, yang lain daripada tersebut tadi, maka hendaklah engkau menuntuti di dalam kitab yang besar-besar. Ini biasalah kitab Arab disebut utlub ilal mutawwala. Carilah kitab besar lagi, jumpalah lebih detail. Ini yang antara sahaja disebutlah tadi. Noktah. Yang kedua, yakni yang kedua daripada 6 itu, apa yang perlu kita jaga? Nafsu. Artinya arti nafsu diri. Bukan nafsu syahwat tu. Bahasa Arab tu nafsun. Apa maksud nafsun? Diri. Apa diri? Nyawa. Wajib menjaga nyawa. Lepas agama, wajib menjaga nyawa. Tu maka wajib dipeliharakan nyawa itu daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri dan memberi mudarat akan diri sendiri, iaitu contohnya bunuh diri ke. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati fa ahsinu. Wala tulqu, jangan kamu campakkan diri kamu ila tahlukah, ke arah kecelakaan, kemudaratan. Fa ahsinu, maka hendaklah kamu berbuat baik. Tu dalil dia. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut la darara wa la dirah. Jangan kamu buat mudarat pada orang lain, dan jangan kamu memberi mudarat pada diri sendiri. Apa-apa bentuk kemudaratan, hukum dia haram kalau mengancam nyawa. Sebab itu dalam kaedah sebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurah itu mengharuskan perkara yang haram. Asalnya haram tapi nak jaga nyawa, maka jadi harus. Contohnya di hutan tak ada makanan, ada babi lalu seekor, kita pun tembak makan sikit,
Koda dia je. Bukan buat BBQ. Tu. Koda je. Sebab apa? Sebab ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan benda haram. Waktu tu nak jaga nyawa tu, kalau tidak mati aku ni. Tu. Bahkan kalau tak makan babi waktu tu jadi haram pula. Sebab apa? Boleh jadi mati. Tu. Weh. Kemudian dan kerana inilah kerana mesti wajib menjaga nyawa tu, diharamkan bunuh diri. Haram. Bunuh diri antara perkara dosa besar terbesar. 10 top 10. Top 10 dosa besar ialah bunuh. Sama ada bunuh diri atau bunuh orang. Top 10 dosa besar. Kerana kita sudah mengambil nyawa orang yang tak ada hak atas kita untuk ambil. Kalau bunuh atas dasar hak boleh. Contohnya ada seseorang bunuh keluarga kita pun qisas. Bunuh balas. Bukan bunuh balas tu kita bunuh sendiri. Ada ni hakim keputusan yang balas. Yang hukum, yang bunuh semula. Cuma kita, negara kita tak ada lah kisah tu. Kat Saudi ada lah. Hukum hudud dan sebagainya kita tak ada Malaysia ni. Tu asal dia, kena qisas. Asal dia, ahli keluarga dia boleh minta bunuh balas sebab dia bunuh ahli keluarga dia. Tu contoh dia panggil bunuh diri. Ni bunuh diri. Tu bunuh orang lain tadi tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana tadi? Dan diharamkan meminum akan minuman yang haram, iaitu minuman yang memabukkan. Haram sini minuman yang memabukkan. Tak ada dah minuman yang selain daripada minuman yang memabukkan dan minuman yang memudaratkan nyawa. Tak ada. Itu ialah yang haram. Minuman apa-apa yang memudaratkan nyawa, minuman apa-apa yang memabukkan, hukum dia haram. Tu je. Kaedah besar. Tu. Saya beli bukan arak, saya beli air Milo tapi saya mabuk minum tu. Hukum dia haram. Contohlah. Takut kita faham mabuk ni arak je. Kadang-kadang ada benda-benda kita ubat ke contohnya. Bukan ubat, dia macam pil apa benda tau, mabuk satu macam, dan kita tahu yang tu mabuk, kita pun saja buat gitu. Pi minum, mencuh miluah dengan dia. Kita pun minum miluah tu, kita pun mabuk. Padahal kita tahu benda tu boleh membuatkan kita mabuk, maka hukum dia haram. Benda memabukkan ni dia merosakkan akal. Ni sekali nombor 3 adalah menjaga akal. Ni jaga nyawa dulu. Seperti arak, noktah. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram seperti darah. Darah, makan darah saja tak boleh, hukum dia haram. Cuma darah ikan tu khilaf ulama lah. Darah ikan atas pandangan mu'tamad hukum dia haram. Tak boleh lah, kena siang habis ikan punya darah tu. Pandangan kedua yang kata harus boleh makan darah ikan tu kerana tilik kepada ikan tu ialah binatang yang halal tanpa disembelih. 3 benda saja kalau mati tak jadi bangkai. Kata Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu sebut, dia nukil riwayat hadis ni, kata 3 benda yang tak jadi bangkai kalau mati. Pertama manusia, kedua belalang, ketiga ikan. Bukan ikan, makanan laut. Binatang laut. Binatang laut ni ketam, udang, sotong, ikan. Tak payah sembelih lah. Tu maksud dia. Kau sembelih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu tu. Angkut laut ikan tu mati dah. Bangkai dah, tak boleh makan. Jenuh tu. Nak kena sembelih dalam laut juga. Hidup-hidup. Tak boleh. Payah pula makan ikan tu. Jadi boleh makan. Mati-mati tu. Kalau tak busuk lah. Kalau busuk lain cerita. Kalau busuk dah jadi najis lah. Kalau busuk tak boleh makan dah, dia jadi mudarat dah makan tu. Tu jadi najis lah tu. Dan sebagainya. Habis. Daripada perkara yang membinasakan diri, apa-apa sahaja. Makan apa-apa sahaja yang boleh membinasakan diri sendiri, nyawa, hukum dia haram. Walaupun benda tu benda biasa sekalipun. Nasi ayam harus makan, tapi dia bubuh sesuatu yang boleh mudaratkan nyawa, haram makan. Kalau darurat makan babi, tu tak kisah. Sebab asal babi ni haram. Kalau kita kata kena sembelih, mana dalil ya? Tak ada dalil yang kata suruh sembelih. Sebab babi tu memang haram dah. Kita ambil daging babi makan tu sebab darurat.
Macam contoh kita kata kita terjumpa bangkai, contohlah dalam hutan terjumpa bangkai, babi tak ada, anjing pun tak ada, bangkai tu je, wajib makan bangkai tu. Tu maksud saya. Sebab tu asalnya benda tu haram. Jadi babi tu hang sembelih ke tak sembelih ke haram makan pada asal dia. Tapi kita ambil sebab apa? Sebab darurat. Tu ya. Ni tak ada isu sembelih tak sembelih ni. Sembelih tak sembelih tu lembu kambing. Lembu kambing tu kalau mati bangkai tak boleh makan lah. Ataupun sembelih tapi tak kena dengan cara syarak, tak boleh makan juga, jadi bangkai. Dia kena sembelih elok baru boleh makan. Kecuali darurat, kita tak nampak apa benda dalam hutan, tak nampak apa melainkan kambing jadi bangkai dah. Kita boleh makan? Boleh makan. Ambil qadar dia saja untuk menyelamatkan nyawa. Bukan makan buat panggang terus. Memang cirik lepas tu. Jadi bangkai. Ambil qadar saja. Jadi dalam bab darurat dia tidak ada isu kena sembelih ke tidak. Tembok pun tak apa. Asal mati je kawan tu. Kalau nak bubuh makan hidup-hidup kan, jadi hantu jin pula tengok. Darah-darah tu. Habis. Yang ketiga daripada 6 itu akal. Yang pertama tadi jaga agama wajib. Yang kedua jaga nyawa. Yang ketiga akal. Maka wajib memelihara akan akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal. Apa-apa sahaja yang boleh merosakkan akal, hukum diharam. Contohnya arak tadilah, dia merosakkan akal sebab dia mabuk. Dan menghilangkan akan dia akan akal, menghilangkan akan dia akan akal. Dan apabila hilang akal dia, maka tak wajib atas dia waktu itu ibadat. Tapi kalau dia memabukkan diri dengan sengaja sehingga keluar waktu sembahyang contohnya, wajib juga dia qada. Contoh dalam bab puasa contohnya, bab puasa dia tahu dah benda tu memabukkan, dia minum juga sebelum subuh, lepas tu mabuk pukul 8. Bila mabuk akal hilang, bila akal hilang batal puasa, bila batal puasa wajib qada tak? Wajib qada sebab dia mabuk dalam keadaan sengaja. Tu bab puasa lah nanti tu. Dan kerana inilah, kerana kata wajib jaga akal ni, disyarakkan hak bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan. Hak ni hududlah. Berapa kali sebatan orang minum arak ni? 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Cuma kita tak ada lah. Di Aceh ada lah. 80 kali sebatan. Kalau berzina 100 kali. Kalau tak kahwin gila. Kalau kahwin rejam. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan membayar akan diat ke atas yang menghilangkan dia akan akal. Ni bab jinayat pula. Seseorang kalau dia tampar akal jadi gila tu. Tampar boleh derah, sampai gila kan tu, hilang akal dia. Wajib bayar diat. Diat ni biasalah. Dia ada kiraan banyak, dia ada beza-beza. Kalau putus jari berapa ekor unta kena bayar, kalau putus tangan berapa ekor unta kena bayar. Dia ada lah banyak. Biasanya 100 diat lah. 100 diat maksudnya 100 ekor unta. Diat dia tu 100 ekor unta. Kalau satu unta RM10,000 kalilah 100. Tu jumlah dia kena bayar. Tu. Tu diat. Dia detail lah. Dia putih jari ni, satu jari ni berapa diat dia, putus telinga berapa diat dia. Supaya apa? Belajar bab jinayat tu supaya kita tak mudah-mudah pukul orang. Tak mudah-mudah buat jenayah. Buat jenayah ada diat dia. Sekarang ni tak tertegak hukum tu, masalah lah. Kecuali kalau orang tu mengaji agama, dia mengaji sungguh, dia mengaji buat jenayat contohnya, dia tiba-tiba pergi penampar kawan tu. Penampar kawan tu terkeluar biji mata. Contohlah, terkeluar sebelah biji mata, rosak dah mata tu. Kalau dia reti, dia bayar dia. Kalau dia reti untuk warak diri sendiri lah. Kecuali kalau keluarga dia maafkan ataupun dia maafkan, tak apa. Kena diat lah kau tu. Kalau mata rosak, tampar orang tu, jadi apa? Jadi tuli terus. Jadi tuli. Ada diat dia. Bukan main sorry ya. Tak ada sorry kena bayar. Sorry kat dia, bayar bayar dia. Siapa suruh tampar sampai hilang pendengaran tu? Yang keempat daripada 6 nasab, yakni keturunan. Ni yang keempat. Pertama jaga agama, kedua jaga nyawa, yang ketiga jaga akal, yang keempat nasab. Sebab itu diharamkan berzina.
Sebab nasab tu di nasab yang sah ni ialah yang diiktiraf syarak. Maka penzina yang mendapat anak tidak diiktiraf syarak. Maka dia kata, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf memeliharakan nasab dengan bahawa menjauhi ia seorang daripada mengerjakan perkara-perkara yang merosakkan nasab. Nokta. Dan kerana inilah, kerana wajib jaga nasab ni, diharamkan berzina dengan sekerah-kerahnya. Nokta. Diharamkan berzina sebab apa? Sebab akan merosakkan keturunan dah. Siapa bapak dia? Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau seseorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, anak tersebut tidak boleh nisbah kepada pak zina tadi. Tak boleh. Walaupun dia berkahwin sekalipun, tak boleh. Nasab tu. Nasab tu, kalau seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, dapat anak tadi tu tak boleh dinasabkan kepada laki-laki tersebut selama-lamanya. Kerana nasab keturunan anak tersebut tidak sah di sisi syarak untuk nisbah pada orang lelaki tadi. Lepas tu nak bin apa? Bin dengan ibu dia pada asal. Cuma Malaysia ni ditukar bin Abdullah. Atas ijtihad dia lah. Sebab tak mau nampak pelik. Nampak pergi sekolah ni Abdullah bin Fatimah. Pelik anak zina ni. Tu asal dia. Jadi bila berzina, tanggunglah akibat dia sampai mati. Akibat dia sampai mati tu. Anak dia tu kalau nak jadi untuk imam, makruh. Anak dia tu kalau nak kahwin dengan orang, makruh. Makruh lah kau. Tanggung sendiri tu. Berzina memang berzina dah. Taubat tak apa, taubat, tapi kesan tu ada sampai mati. Tu bahaya dia. Tu nak pergi dengan siapa? Tak nak pergi dengan siapa? Mak dia tu wajib beri nafkah kepada anak zina tadi. Mak dia wajib bayar zakat pada anak zina tadi. Itulah kita bayar zakat. Itu mak zina, mak bagi anak zina itu wajib membayar zakat pada nisbah kepada anak zina tadi. Waktu dia kecil lah. Siapa biasanya bapak yang bayar. Ni bukan bapak bayar, ni mak yang bayar. Ni kes zina. Cumanya memang tak boleh dinasabkan, tak boleh nasab sampai bila-bila. Cuma kalau ada usaha untuk nasabkan juga kepada laki tersebut, hukum dia haram. Walaupun pada undang-undangnya nampak sah. Undang-undang pergi ke hakim, kaedah dia nak bagi nasab yang sah ni, mestilah perempuan tersebut selepas disetubuhi oleh suami 6 bulan kurang-kurangnya, maka sah itu anak dia. Tu asal dia. 6 bulan, bukan 9 bulan, 6 bulan. Kalau 6 bulan tempoh perkahwinan, sampailah tempoh beranak anak tu 6 bulan cukup lebih. Nisbah dia boleh nisbahkan anak tersebut kepada dia. Tu pada asal. Tapi kalau orang yang berzina ni, walaupun dia lepas dia menikah sampailah lahir anak tersebut 6 bulan lebih ke atas, kalau dia buat surat dan sebagainya, buat permohonan kata nasab ni sah, walaupun sah di sisi syarak, di sisi undang-undang, tapi ke akhirat tanggung sendiri. Tu je. Tu. Kalau undang-undang tak nak bukti apa, kita dah dia kata gitu agama. Kalau dia menipu nak buat macam mana? Tapi ke akhirat tanggung sendirilah. Tu je. Pada asal tidak sah. Tak boleh. Tu tak boleh. Tak boleh sampai bila-bila. Sebab apa timbul 6 bulan tu? Sebab dia ada masalah nama istilah dia qazaf. Qazaf ni tuduh bini zina. Tuduh isteri berzina. Contohnya bini mengandung 6 bulan lepas mengandung 6 bulan lepas tu beranak. Aku berasa aku tak setubuh dia ni. Contohlah. Ni anak zina apa? Suami lah tahu. Suami tak pernah setubuh pun. Lepas tu 6 bulan lepas pada tu beranak. Anak siapa ni? Waktu tu boleh suami itu menuduh zina, kalau beranilah. Kalau berani. Tapi pandangan yang sahih kata tak payah tuduh zina, sebab 6 bulan ke atas tu sah sebagai anak. Kerana al-aslu dia panggil al-aslu fil akhdhi al-firash dia panggil. Iaitu nasab anak tersebut pada asalnya ialah sahibul firash, iaitu pemilik katil ranjang tu. Pemilik katil ranjang tu dia suami atau penghulu laki. Penghulu laki kalau nisbah hamba lah, ni suami. Maka 6 bulan lebih isteri beranak, baru beranak, suami tak ada hak untuk tuduh zina.
Walaupun dia ada syok, dia ada kebarangkalian, boleh jadi zina, boleh jadi tidak, boleh jadi zina, boleh jadi tidak. Atas pandangan sahih tak boleh tuduh zina. Tak boleh tuduh zina kalau ada kebarangkalian, kecuali kalau ada zon yang kuat kata dia ni berzina. Itu boleh buat tuduhan. Lepas tu adalah angkat sumpah 5 kali tu. Saya bersaksi kata dia ini berzina. Tu perempuan pula kata saya bersaksi kata saya tak berzina. 4 kali. Lepas tu kali kelima tu sumpah laknat dia panggil. Biasanya yang kelima tu tak berani lah kau. Sumpah laknat ni tanggung kat akhirat ni. Tak ada kat dunia, tanggung kat akhirat. Sumpah laknat, kena laknat di akhirat tu. Bab apa? Tuduh zina. Tuduh isteri berzina. Tu ada kes bab qazaf. Tu kitab munakahat lah. Berkaitan dengan tuduhan berzina ke atas isteri. Boleh ataupun tidak. Ada perbahasan yang panjang. Cuma nak katanya anak zina tu tidak boleh dinisbahkan kepada lelaki tersebut. Dalam mazhab Syafi'i hatta dikata bahawasanya seorang laki-laki zina tadi, kalau tak berkahwin dengan perempuan zina tadi, perempuan zina kahwin dengan orang lain, kan dia ada anak zina tu, perempuan zina tadi kahwin dengan orang lain, hak laki zina tadi tu boleh nak nikah dengan anak zina tu. Berhak tu. Sebab apa? Tidak sah dia punya nasab, nisbah pada anak tu. Jadi sehingga kata boleh laki-laki yang berzina tadi menikah dengan anak hasil zina tu. Tu boleh je, bukan kata suruh. Boleh saja. Sebab apa? Sebab tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut sebagai bapa dia. Dan kalaulah laki-laki zina tadi menikah dengan perempuan zina tadi, anak tersebut bukan anak kandung dia, tapi anak tersebut dia panggil anak payah juga istilah dia. Dia panggil musaharah. Musaharah ni asal gini, yang musaharah ni asal gini kalau bukan bab zina lah. Contoh perempuan ni janda, ada anak perempuan, kita ni nak nikah dengan dia, anak tersebut belum lagi jadi mahram kita, melainkan kita bersetubuh pada dia, bersetubuh dengan isteri kita yang janda ni, barulah anak tadi jadi mahram. Sekarang ni pezina laki-laki dengan pezina perempuan kalau kahwin, maka anak tadi ni bukannya jadi anak kandung secara nasab, tidak, tetapi jadi anak kerana apa? Jadi anak jadi mahram kepada lelaki yang berzina tadi atas dasar lelaki yang berzina tadi sudah bersetubuh dengan isteri dia yang zina tadi selepas nikah. Baru dia panggil jadi sebagai anak dia secara musaharah, bukan secara keturunan. Payah sikit. Jadi anak berzina, seorang lelaki seorang perempuan berzina, ada anak. Bila ada anak, lelaki dan perempuan ni nikah, jadi anak tu jana, anak tu bukan mahram laki-laki ni. Tak boleh kita kata bin laki-laki ni, tak boleh. Lepas tu macam mana nak jadikan dia mahram? Nak jadikan dia mahram ialah laki-laki yang berzina tadi, perempuan yang berzina tadi, lepas kahwin kena bersetubuh, baru kawan ni jadi mahram pada laki-laki ni. Macam kita buat contoh laki-laki yang menikah dengan janda yang ada anak perempuan. Lepas nikah anak perempuan tu tak boleh jadi mahram lagi, melainkan kena bersetubuh dengan isteri dulu, baru boleh jadi mahram. Lepas tu nanti yang perempuan, kalau contoh anak zina tadi perempuan, boleh ke dia jadi wali? Tak boleh. Sebab dia bukan anak kandung dia, dia tak dikira sebagai anak kandung dia. Bahkan anak zina tu kadang sekarang ni anak yang mahram nisbah dia, tapi bukan nisbah keturunan, nisbah musaharah, persemendaan. Gitu. Jadi tak boleh bapa zina tadi jadi wali kepada anak zina dia sendiri, sebab tak sah ikut nasab. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan diharam pula pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Hukum dia haram. Batu dalam semayang kita pisah laki perempuan. Majlis ilmu kita pisah laki perempuan. Di Yaman tu siap ada lagi pasar untuk laki, pasar untuk perempuan. Kita tak ada. Tu yang kita kena jaga tu. Daripada mukhalatah, pergaulan bebas. Dalam kitab Miftahus Salah, Miftahus Sa'adah, disebut kata apa? Disebut walimah yang ada percampuran antara lelaki dan perempuan, walimah tu haram lagi. Berapa orang yang tahu? Berapa tak tahu, tak belajar.
Orang yang buat walimah tu tak belajar, tu dia panggil al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu sia-sia. Jadi dia buat benda dosa yang dia tak tahu tu dosa. Sebab tu kita nampak biasa. Tapi ada orang buat pisah lelaki buat, ada juga. Tu kira orang belajar tu. Orang reti hukum kawan ni. Zahir reti hukum. Kalau campur lelaki perempuan, lelaki tak miftahu sa'adah, walimah tersebut walimah maksiat. Bila walimah maksiat, orang pergi tu hukum dia haram. Gimana kita? Tu mukhalafah, bercampur antara lelaki dan perempuan. Kita nampak biasa je. Kalau ikut zaman dulu luar biasa tu. Tu kena jaga sungguh. Kita kena belajar buat benda-benda pun. Nak nikah pun kena belajar juga. Akad ni sah ke tak? Mayang aku ni sah ke tak lama ni, kena belajar. Nak buat walimah, ada hukum dia. Panjang bahas ulama. Kita rasa macam walimah ni sunat, habis itu je. Tu je. Habis tu. Ada lagi apa pantai larang yang menyebabkan dia tak boleh jadi walimah yang haram orang pergi. Apa dia? Antaranya dia ajak semua orang, sama ada miskin ke kaya ke, dia tak khususkan kepada orang-orang tertentu. Antaranya ialah tak bercampur lelaki perempuan. Antaranya lagi ialah walimah tersebut tidak menyebabkan pengantin ataupun orang AJK tuan rumah tu tinggal semayang. Banyak, ada puluhan. Ada puluhan pantang larang ketika walimah dilaksanakan. Itu kena tahu tu. Bila dapat walimah wajib ke tak? Ada bahasa ulama. Ada yang kata wajib, ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata sunat. Mana satu? Jadi jangan lu syok nikah syok. Ada pantang larang dia. Lepas tu sekarang orang yang sebelum kahwin dia tak menikah, orang yang sebelum menikah dia tak belajar. Lepas tu ada lah masalah pelik-pelik dalam rumah tangga. Terlafaz tolak lah. Terlafaz talik tolak lah. Talik tolak tak apa-apa. Kalau masuk rumah aku tolak. Lepas tu menyesal apa dah taklik dah. Taklik tak boleh tarik dah. Ni laki-laki kena jaga. Marah tak mana pun tak payahlah talak ke taklik tolak ke, simpan je lah. Tak payahlah terlepas. Kalau terlepas tak ditarik dah. Jadi 3 benda tak boleh tarik dah bila lafaz, walaupun tak sengaja, walaupun bermain-main. Iaitu apa dia? Pertama tolak dengan taklik tolak sama lah. Keduanya ialah akad nikah. Akad nikah buat melawak-melawak, tiba-tiba sah. Contoh pergi kedai makan. Pakcik tu kata aku kenal kamu, aku menikah dengan anak aku. Saya terima pakcik, saksi ada, sah tu. Tak naya je tak. Bukannya kena salam, tarik nafas lu, ucap lu istighfar, tak payah tu benda apa, tu benda sampingan, tak buat tak apa tu. Tak salam pun tak apa. Asal satu majlis ya. Tu lelaki lu itu wali lu ini. Tak apa guna mic sudah. Tak payah nak salam. Salam bukan syarat pun. Dia buat lawak kedai makan ya. Aku nikah anak aku ni. Aku tengok ni kemah. Aku menikah anak aku. Saya terima pakcik. Sah tu. Kalau ada saksi cukup sah. Bahaya. Tu tolak. Lagi satu apa tak ingat kita. Apa dia satu lagi? Ada satu lagi tak ingat dah. Tolak dengan cerai. Tolak tu cerai lah. Tolak taklik tolak dengan sumpah. Dengan sumpah lah, dengan akad nikah. Tu juga jaga. Tak boleh buat main habis. Satu lagi nazar. Nazar. Aku bernazar kalau dapat sekian-sekian aku nak buat sekian-sekian. Tak boleh tarik dah. Boleh lah nak tarik. Dah siapa suruh lapar? Contoh kita kata, saya kalau dapat exam SPM 10A, saya ni nak belanja satu kampung 100 ekor kambing. Mampu kawan tu. Dapat sungguhlah 10A. Wajib lah. Dah sekarang saya tak mampu ni, ada zimmah, ada tanggungan yang hutang, dia panggil hutang. Kalau tak mampu sekarang, hutang atas dia. Dia kata kalau dapat 10A nak belanja kampung ni 100 ekor kambing. Dah sekarang ni dia dapat 10A semua, wajib lah. Lepas tu tak mampu ni, nanti kalau mampu wajib bayar, wajib buat. Siapa suruh buat lebih kurang. Ni ada pelik-pelik. Hak yang nazar tak sah tu tak apalah. Hak nazar itu apa dia masuk paper, apa dia lah, tak ingat dah.
Apa dia tu dia kait dengan apa lah. Kalau dapat sekian-sekian saya nak botokkan kepala. Tu tak jadi tu. Botok kepala tu apa? Botok kepala tu harus. Dia kalau nak ta'liq ni benda sunat. Baru jadi wajib. Dia ta'liq benda harus, ta'liq benda wajib, ta'liq benda haram. Kalau saya dapat sekian-sekian saya nak berzina, tak boleh. Tak sah zat nazar tu. Saya kalau dapat sekian-sekian saya nak puasa Ramadan. Tak payah hang tak nazar pun memang wajib pun. Tu. Ni dia kena buat benda sunat. Dia kena nazar benda sunat. Kalau kamu dapat sekian-sekian, kalau aku dapat sekian-sekian, aku puasa sunat 100 hari. 100 hari tu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.